Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Wabihi nasta'in ala umuri dunia wa din. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasar Sayyidina Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Amma ba'd. Astaghfirullah thumma astaghfirullah thumma astaghfirullah. Kita memohon keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia serta inayah di dalam musibah yang telah pun ditimpakan ke atas kita semua pada hari ini. Masih lagi kita ini diberikan hembusan nafas, diberikan kita peluang oleh Allah Subhanahu wa taala, masih lagi hidup dalam keadaan yang sihat, masih lagi dalam keadaan yang tidak merana, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah musibah yang melanda pada kami pada hari ini dan juga pada hari-hari yang kami lalui ini menjadi suatu pengajaran dan juga suatu hikmah ke atas kami, dan gantikanlah ia dengan perkara yang lebih baik dan juga lebih hikmah dan juga lebih berkat selepas ini. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah lindungi segala kebaikan daripada-Mu, ya Allah, disebabkan keburukan yang pernah kami lakukan, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah kamu mengazab kami disebabkan kami pernah melakukan kesilapan dan juga kemungkaran terhadap-Mu, ya Allah. Ampunkan dosa kami, ya Allah. Angkatkan darajat kami, ya Allah. Hubungkanlah kami dengan orang-orang yang saleh dan juga orang-orang yang telah pun Engkau redai sebelum ini, ya Allah. Jadikanlah kami, ya Allah, hamba-hamba-Mu yang diredai, disayangi dan juga yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami memohon kepada-Mu, ya Allah, angkatkanlah segera bala bencana musibah yang berlaku pada hari ini, ya Allah. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudahan Allah Subhanahu wa taala segera menjadikan bumi Selangor dan juga bumi Semenanjung Malaysia ini suatu tempat yang sedia kala harmoni, jauh daripada musibah dan segala kesilapan daripada kita. Kita memohon keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullah. Hadirin yang dirahmati, disayangi, dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam musibah dan juga di dalam ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini, marilah kita bermuhasabah diri secara individu dan juga kita ini renungkan kembali apa yang ingin ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala dan apakah yang Allah Subhanahu wa taala ingin tunjukkan kepada kita pada musibah ini. Kerana Allah Subhanahu wa taala tidak akan melakukan suatu perkara itu abath, tidak akan melakukan suatu perkara itu tanpa penyebab, melainkan ia akan ada di sana hikmahnya, akan ada di sana suatu pengajaran dan pendidikan daripada Allah Subhanahu wa taala. Renung-renungkan kembali, muhasabah kembali apa yang telah kita lakukan sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang telah kita lakukan sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah Subhanahu wa taala menegur kita dengan sebegini rupa. Subhanallah. Ustaz, alhamdulillah sekarang ini ana dalam perjalanan untuk pergi ke surau
An-Nur section 20. Tetapi qaddarallahu ma syaa, dengan izin Allah Subhanahu wa taala juga menentukan segalanya, tersangkut dekat highway LKSA, Lebuh Raya Kemuning Shah Alam. Dan di sini subhanallah dapat kita beronline secara maya, dan inilah dia subhanallah suatu teguran daripada Allah Subhanahu wa taala, daripada pucuk kepimpinan sehinggalah kepada orang-orang bawahan dan juga orang-orang yang tidak memiliki apa-apa bahagian di dalam masyarakat. Supaya Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua di antara umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sentiasa bersyukur dengan nikmatnya, dan juga mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sentiasa bersabar dengan apa yang telah ditimpakan, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dan hadirat, muslimin dan muslimat yang dirahmati, disayangi, dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Menyebut suatu perkara yang dinamakan ujian di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala ini, sebenarnya tidak ada suatu ujian pun yang lebih berat, yang lebih besar berbanding ujian keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab kerana kalau Allah Subhanahu wa taala telah pun menguji keimanan dan ternyata keimanan seseorang itu adalah teguh kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada apa-apa yang dapat menghalangnya daripada mendapatkan husnul khatimah dan juga untuk mendapatkan maghfirah daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan itu jugalah Allah Subhanahu wa taala berdaya untuk mengampunkannya, untuk mengangkat segala bala bencana, untuk menjauhkan daripadanya segala musibah. Tetapi apabila Allah Subhanahu wa taala menguji dengan ujian keimanan, dan ternyata keimanan seseorang itu adalah keimanan yang rapuh dan lemah, pada waktu itulah Allah Subhanahu wa taala menjadi asbab untuk menurunkan bala bencana dan juga perkara-perkara yang tidak diingini berlaku ke atas manusia. Kerana Allah Subhanahu wa taala di antara nama-namanya adalah Al-Hakam, yang maha menghukum Allah Subhanahu wa taala. Di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala juga adalah Al-Muntaqim, iaitu yang menuntut bela. Di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Jabbar. Al-Jabbar ini yang maha memaksa. Maka subhanallah, segala nama-nama Allah Subhanahu wa taala ini akan dizahirkan melalui pelaksanaan-pelaksanaannya, melalui takdir-takdirnya, supaya Allah Subhanahu wa taala memberikan suatu peringatan ke atas umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan bahawasanya dari dalam sebuah hadis, Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang berbunyi, la ya'tiyanna ala ummati zamanan yabghuna minal ulama'i fayabtaliyahumullahu bithalathi baliyatin. Sampai ke atas umat aku suatu zaman, mereka itu berpaling daripada ajaran para ulama. Dan pada ketika itu Allah Subhanahu wa taala timpakan ke atas mereka dengan 3 bala bencana. Apakah 3 bala bencana tersebut? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yarfa'u barakatan min kasbihim. Allah Subhanahu wa taala mengangkat keberkatan daripada pendapatan mereka. Ada duit banyak, tetapi duit tersebut subhanallah tidak mampu untuk dibelanjakan ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Ada harta yang banyak, tetapi harta yang banyak hanyalah menjadi suatu bahan untuk berbangga-bangga dan juga untuk menunjuk-nunjuk kepada orang lain. Dan juga ada kemewahan yang banyak,
Tetapi kemewahan itu hanyalah dipergunakan untuk melampiaskan hawa nafsu wal'iyadzubillah, maka pada waktu itulah Allah Subhanahu wa taala adakan musibah susulan. Seperti mana yang kita lihat pada waktu ini. Apa yang telah terjadi pada waktu ini, apa yang telah terjadi ke atas umat Muhammad pada ketika ini, subhanallah, adalah teguran daripada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, musibah itu tidak berlaku sekiranya hanya seorang ataupun dua orang yang melakukan kemungkaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi musibah itu akan berlaku apabila dilakukan oleh ramai manusia dan orang-orang yang beriman, orang-orang yang mengetahui berdiam diri dan membisu. Astaghfirullahalazim. Dan musibah juga subhanallah tidak akan terangkat, tidak akan terhalang dengan seorang ataupun dua orang sahaja yang sedar diri dan menegur perkara itu. Tetapi dia akan terangkat apabila semua orang, apabila kebanyakan orang mengambil inisiatif subhanallah menegur dan juga memperingatkan. Daripada sudut kepimpinannya, mereka melaksanakan, mereka melarang, mereka mengekang perbuatan mungkar daripada berlaku. Daripada sudut para ulama'nya, mereka menegur, mereka menasihati dengan hikmah dan juga mau'izah hasanah, hikmah dan juga teguran yang baik dan juga yang sebagainya. Daripada sudut masyarakatnya, mendengar dan juga mentaati apa yang telah diseru oleh kerajaan, apa yang telah diseru oleh para ulama, sehinggalah mendapat keredaan Allah Subhanahu wa taala. Perkara ini adalah benda yang harus kita usahakan bersama sehingga mendapat keredaan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalaulah hampir keseluruhan manusia wal'iyadzubillah apabila melihat kemungkaran, mereka itu wal'iyadzubillah membisu, mereka itu tidak menegur, subhanallah. Cuba kita ini renungkan, sebelum berlakunya musibah yang kita alami pada hari ini, apakah yang telah pun dilakukan oleh umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Minta maaf kita ingin sebutkan, apabila ditegur berkenaan dengan SOP masjid ataupun surau, pihak berkuasa ataupun para ulama, pihak berkuasa subhanallah tidak mampu untuk menukarkannya, para ulama mengiyakan. Astaghfirullahalazim. Dengan menyebutkan tentang alasan-alasan yang tidak masuk di akal. Astaghfirullahalazim. Tetapi apabila berlaku saja suatu perkara yang agak tidak bersopan, ketika mana umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyaksikan suatu tarian, suatu percampuran di kolam renang dan sebagainya, subhanallah, tidak ada satu fatwa pun yang keluar. Tidak ada satu hukum hakam pun yang keluar. Dan tidak ada satu perintah pun yang disebutkan. Yang diadakan hanyalah pada penganjurnya dan sebagainya, subhanallah. Mudahnya subhanallah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam melupakan perkara ini. Apabila berlaku saja musibah, yang dikenakan musibah, yang ditimpa musibah bukannya hanya sekadar mereka, tetapi yang ditimpakan musibah adalah ke atas keseluruhan yang berada di sekeliling mereka. Wal'iyadzubillah. Sekiranya ada orang-orang yang soleh duduk di kalangan mereka, orang yang soleh itu juga terkesan dengan musibah. Sekiranya ada orang yang sedang mendirikan solat, subhanallah, maka orang yang mendirikan solat itu juga terkena musibah. Disebutkan di dalam sebuah hadis bahawasanya Rasulullah SAW pernah memberitahu, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala apabila ingin menurunkan musibah, maka Allah Subhanahu wa taala akan utuskan para malaikat. Akan utuskan para malaikat ke sesuatu tempat itu untuk membuat suatu pemantauan
Masih adakah orang-orang yang mereka itu mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Masih adakah orang yang masih lagi mengingati Allah Subhanahu Wa Taala pada ketika itu? Maka para malaikat pun turun ke bumi. Lihat di tempat yang akan ditimpakan musibah. Allah Ta'ala berkata kepada malaikat, wahai para malaikatku, aku akan menimpakan musibah kepada negeri-negeri sekian-sekian. Maka pergilah kamu untuk memantau. Adakah orang yang mendirikan salat? Adakah mereka orang-orang yang membaca Al-Quran? Adakah mereka orang-orang yang soleh? Lalu subhanallah, pada waktu itu malaikat pun turun dan pergi buat pemantauan di tempat tersebut. Di dalam sebuah hadis ada menyebutkan bahawasanya malaikat tersebut kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu berkata, wahai Tuhan, di tempat tersebut ada 2 orang yang sedang mendirikan salat di dalam masjid. Lalu kata Allah Subhanahu Wa Taala, fabihima fabda. Pada 2 orang itulah, wahai para malaikatku, mulakan musibah tersebut. Malaikat rasa aneh, rasa pelik. Wahai Tuhan, mereka mendirikan ibadah, mereka mendirikan salat. Kenapakah mereka itu ditimpakan musibah, dimulakan musibah kepada mereka, wahai Allah? Lalu Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan, apabila berlakunya kemungkaran di sekeliling mereka, mereka tidak merasakan sedih dan mereka tidak menegur astaghfirullahalazim. Lalu kita orang-orang yang duduk di surau, yang sentiasa melazimi tempat-tempat ibadah, bermuhasabah. Boleh jadi kita sebelum ini hidup dalam keadaan nafsi-nafsi. Aku adalah aku, orang lain lantak kamu. Maka subhanallah, perkara ini boleh jadi yang mengundang kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Walau bagaimanapun, hadirin yang dirahmati, disayangi, dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita mengharapkan mudah-mudahan musibah yang berlaku pada hari ini bukanlah suatu kemurkaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi kerana Allah Subhanahu Wa Taala ingin menunjukkan kebesaran dan juga ingin menunjukkan kasih sayangnya ke atas umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khususnya kepada penduduk Lembah Kelang negeri Selangor ini. Subhanallah, kita berdoa mudahan Allah Subhanahu Wa Taala, dengan inilah Allah Subhanahu Wa Taala dapat menunjukkan kasih sayangnya, dapat menzahirkan akan kerahmatan daripadanya. Kerana tidak akan kita terlihat kasih sayang seseorang, melainkan ketika mana kita sedang dalam kesusahan. Begitu jugalah walillahil mathalil a'la. Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan terlihat kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala, tidak akan terlihat kelembutan, lutuf Allah Subhanahu Wa Taala ke atas hamba-hambanya, melainkan dengan ditimpakan musibah terlebih dahulu. Kita berharap, kita tinggi harapan kita, mudahan musibah ataupun ujian ini adalah suatu perkara, bukanlah kemurkaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati, disayangi, dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sebentar tadi kita sebutkan berkenaan dengan suatu hadis. Kita sebutkan berkenaan dengan suatu hadis. Kata Rasulullah SAW, fayabtaliyahumullahu bithalathi baliyatin. Maka Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan. Yang pertama, yarfa'ullahu barakatan min. Yang pertama kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yarfa'u barakatan min kasbihim. Yang kedua, yusallituhumullahu sultanan zalima. Yang keduanya, mereka itu akan dijadikan, yang memimpin mereka adalah pemimpin-pemimpin yang zalim. Setiap kali mana mereka itu memilih pemimpin, maka pemimpin itu akan berlaku zalim ke atas mereka. Akibat daripada apa? Akibat daripada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak lagi mengikut ajaran dan juga tunjuk ajar daripada para ulama.
Maka pada ketika itu wal'iyadu billah, Allah Subhanahu wa taala menurunkan bala. Apakah bala tersebut? Bala tersebut yang pertama adalah rezeki ataupun pendapatan tidak menjadi berkat. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala akan jadikan pemimpin mereka itu pemimpin-pemimpin yang zalim. Yang ketiga, yakhruju minad dunya bighairi iman. Yang ketiganya ini yang paling kita takutkan. Apakah dia? Keluar daripada dunia ini, iaitu meninggal dunia dengan tidak memiliki keimanan. Astaghfirullahalazim. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita dikurniakan keimanan dan juga kita ini subhanallah dikurniakan suatu ketenangan jiwa. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati, disayangi, dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kesempatan ini, mudahan Allah Subhanahu wa taala melihat kita dengan pandangan rahmat-Nya. Mudahan Allah Subhanahu wa taala melihat kita dengan pandangan kasih sayang-Nya. Lalu Allah Subhanahu wa taala memberikan kita bantuan dan pertolongan. Di antara cara-cara untuk kita ini mendapatkan pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala iaitu dengan memperbanyakkan istighfar. Disebutkan oleh Nabi Nuh alaihi salam, wastaghfiru rabbakum, maka beristighfarlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yursilis samaa alaikum midrara, kamu itu akan dijadikan langit ataupun awan yang akan menaungi kamu sehingga kamu tidak kepanasan. Wa yumditkum bi amwalim wa banin waj'alkum anhara, dan kamu akan diperbanyakkan dengan harta benda dan juga anak-anak, dan juga kamu itu akan dijadikan tempat kamu mengalir sungai-sungai dan juga tumbuh-tumbuhan yang sangat-sangat banyak. Maka istighfar adalah jalan untuk kita ini keluar daripada musibah. Maka di antara hikmah Allah Subhanahu wa taala menjadikan apa yang telah pun berlaku ke atas kita pada hari ini, hikmahnya adalah supaya kita ini kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Hikmahnya supaya kita ini menyedari kesilapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hikmahnya supaya kita ini subhanallah tidak merasakan bungkak dan angkuh di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah kita ini kaya subhanallah, sekelip mata Allah Subhanahu wa taala timpakan musibah, maka musibah tersebut subhanallah boleh meragut semua harta benda dan anak pinak kita. Sekiranya kita ini subhanallah adalah orang yang suka menunjuk-nunjuk, Allah Subhanahu wa taala juga boleh menunjukkan kebesarannya subhanallah. Kebesaran Allah Subhanahu wa taala itu terdapat di dalam dua bahagian. Yang pertama dalam bentuk hikmah ataupun dalam bentuk yang baik. Yang keduanya subhanallah dalam bentuk niqmah, iaitu dalam bentuk yang jahat ataupun bentuk yang tidak baik. Dalam bentuk yang baik Allah Ta'ala menunjukkan kebesarannya seperti mana kejadian langit dan bumi, seperti mana keindahan-keindahan alam yang berlaku, seperti mana keajaiban yang berlaku ke atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang bahagian lagi satunya, Allah Ta'ala boleh menunjukkan kebesarannya melalui musibah, melalui bala bencana, melalui perkara-perkara yang tidak disukai oleh manusia subhanallah. Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak akan sesekali menimpakan mana-mana bala bencana dan juga musibah, melainkan atas dasar asbab memperingati manusia tentang apa yang telah pun mereka itu lakukan subhanallah. Di dalam dunia ini tidak ada istilah balasan. Di dalam dunia ini tidak ada istilah balasan. Kalau kita mendapat kebaikan, bukanlah sebab kita ini telah pun melakukan kebaikan.
Kalau kita mendapat keburukan, bukanlah maksudnya kita telah pun melakukan keburukan, subhanallah. Tetapi dia adalah suatu peringatan. Dia adalah suatu teguran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ianya adalah suatu perkara yang baik, dia adalah suatu, subhanallah, benda yang harus kita syukuri, dan dia juga adalah ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Perlu kita ingat, ujian kesenangan dan juga ujian kenikmatan itu lebih bahaya berbanding ujian kesusahan dan juga ujian musibah. Kerana musibah kita akan kembali dan juga musibah akan menyebabkan kita ini sedar. Tetapi kalau Allah Ta'ala memberikan kita suatu kesenangan, memberikan kita suatu kekayaan, maka subhanallah, perkara ini boleh jadi menjadikan kita ini lupa daratan dan juga kita terlupakan akan pemberian Allah Subhanahu Wa Taala. Hadirin yang dirahmati, disayangi, dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pernah disebutkan suatu cerita. Diceritakan di dalam suatu riwayat. Rasulullah menceritakan bahawasanya di zaman Bani Israel terdapat seorang lelaki yang botak kepala, tak tumbuh rambut. Yang keduanya, subhanallah, seorang lelaki yang sopak. Lalu kedua-dua lelaki tersebut, subhanallah, susah nak dapatkan pekerjaan dan juga sentiasa dihina oleh manusia. Yang satu dihina kerana kepala tak tumbuh rambut. Yang satu lagi dihina kerana kulit sopak. Subhanallah. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala utuskan seorang malaikat menyamar ataupun berubah rupa menjadi manusia. Pergi kepada kedua hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu pergi kepada kedua hamba Allah Subhanahu Wa Taala ini dalam keadaan, subhanallah, seorang lelaki yang segak, yang kacak. Malaikat itu berubah rupa kepada orang yang segak, yang kacak. Yang orang kata berketerampilan lah, subhanallah. Maka subhanallah, pada ketika itu, lelaki yang sopak ini memohon bantuan. Memohon bantuan daripada lelaki yang daripada malaikat yang jadi manusia tu. Lalu malaikat tersebut, subhanallah, memberikan seekor unta kepada lelaki sopak, unta yang bunting, Masya Allah. Unta yang sedang mengandung. Seekor unta. Dan dikatakan didoakan keberkatan. Didoakan mudah-mudahan daripada unta ini berlaku suatu keberkatan. Dan begitu juga datangnya malaikat kepada lelaki yang tak ada rambut. Lalu pada waktu itu diberikan kambing. Seekor kambing yang bunting. Dan didoakan keberkatan. Maka berlakulah berlalulah suatu zaman, suatu ketika, beberapa tahun, beberapa bulan selepas itu. Mereka punya kambing dan juga unta itu membiak dengan begitu luas, begitu pesat, Masya Allah. Yang kambingnya mengandung ataupun mendapat anak. Anak itu pula membuahkan anak-anak kambing yang begitu banyak. Dan daripada situlah mereka mendapat suatu keuangan, biaya untuk merawat penyakit-penyakit mereka. Sehinggalah orang lelaki yang sopak itu tidak sopak lagi. Sehinggalah orang lelaki yang tidak ada rambut itu tumbuh rambutnya. Macam zaman sekarang, subhanallah, banyak daripada treatment. Boleh hilangkan sopak, boleh tumbuhkan rambut macam zaman sekarang ni, subhanallah. Tapi ni kisah cerita zaman dahulu. Maka orang yang sopak tersebut dah tak sopak lagi. Orang yang botak kepalanya pun dah tumbuh rambut.
dah jadi orang kaya, subhanallah, dah disanjung di sana di sini, dah diberikan kedudukan. Pada waktu itu mungkin diberikan gelaran, kalau macam zaman sekarang gelaran Datuk Tan Sri, Datuk Sri, diberikan gelaran sedemikian. Sehinggalah dengan mereka itu berniaga lembu dan kambing sahaja dengan apa yang mereka itu diberikan oleh malaikat tadi daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudiannya subhanallah, Allah Subhanahu wa taala menguji kedua-dua lelaki tersebut dengan menghantarkan lagi malaikat yang serupa. Subhanallah, malaikat yang serupa datang kepada lelaki yang sopak. Subhanallah, malaikat itu berubah rupa menjadi lelaki sopak kepada lelaki yang dulunya sopak. Dulu lelaki itu sopak, kemudian didatangi oleh lelaki, iaitu malaikat tadi, dalam rupa yang seperti mana dia dulu. Juga sopak dan juga miskin, tak dapat kerja. Subhanallah. Lalu pada waktu itu, lelaki yang sopak tu mengatakan, "Pergi kau. Aku tak pernah ada kawan macam kau dan aku tak pernah jadi macam kamu." Dia lupa yang dulunya dia sopak. Wal'iyadzubillah. Subhanallah, astaghfirullahalazim. Datang Allah Ta'ala hantarkan pula malaikat tersebut kepada orang yang buta, kepada orang yang rambutnya tidak ada. Pada waktu itu subhanallah, yang rambut tidak ada. Lalu dimintanya seekor kambing. Kata, boleh aku minta seekor kambing? Malaikat tersebut datang kepada orang yang tak ada rambut dalam rupa paras seorang lelaki yang juga tak ada rambut macam orang tu dulu. Katanya, boleh tak aku miskin, boleh tak aku minta seekor kambing saja? Lelaki itu pun, dia pun teringat. Orang yang botak ni, dia teringat. Dulu pun dia pernah botak macam itu. Dan dulu pun dia pernah meminta-minta macam itu. Diberikan seekor kambing, kambing yang bunting. Katanya, ini untuk kamu dan aku doakan ini mudahan diberkati. Subhanallah. Jadi berbeza antara orang yang sopak menjadi sombong, dan juga subhanallah, orang yang subhanallah rambutnya tidak ada menjadi beringat dengan apa yang telah pun menimpa ke atas dirinya, subhanallah. Kemudiannya Allah Subhanahu wa taala subhanallah memberikan suatu balasan musibah pada ketika itu. Bahawasanya orang yang kulit sopak, yang dulunya sopak, ditimpakan suatu ribut taufan di sekitar rumahnya, di negerinya. Meragut semua unta-untanya, walayadzubillah. Semuanya berterbangan dan juga mati pada ketika itu. Dan juga kulitnya kembali sopak balik. Dan begitu jugalah Allah Ta'ala berikan suatu ujian kesenangan pula kepada orang yang tidak ada rambut dahulunya. Ditambahkan kambingnya, subhanallah, pada suatu ketika semuanya bunting. Yang betina lah. Yang jantan tak ada nak bunting. Yang betina semuanya bunting. Maka pada waktu itu, maka mereka mendapat kenikmatan dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati, disayangi, dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitulah suatu kisah yang memberikan pengajaran kepada kita bahawasanya segala musibah dan juga segala kenikmatan, dia bukanlah suatu balasan daripada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam dunia ini subhanallah tidak ada istilah balasan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang berlaku di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala ini adalah semuanya ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Orang itu ditimpakan dengan musibah, maka itu adalah ujian. Orang itu diberikan dengan kenikmatan, kesenangan, maka itu adalah ujian. Dan kita mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita ini tabah, menjadikan kita ini subhanallah beringat dengan ujian yang telah pun ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala ke atas kita.
Mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mengangkat darajat kita, menjadikan kita ini sentiasa berada di dalam kebaikan, menjadikan kita ini sentiasa berada di dalam keimanan dan ketakwaan, dan kita ini subhanallah, mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mengangkat darajat kita dan sentiasa menjadikan kita hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ustaz minta doa mudah-mudahan cepatlah selesai urusan highway ni, subhanallah. Kat depan tu sangkut banjir tahap pinggang. Semua orang yang naik motor nak redah, ditinggalkan motor dekat tepi highway ni. Boleh tunjuk sikit? Dekat depan tu banjir sampai tahap pinggang. Doa mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala segera menjadikan apa yang berlaku pada hari ini segera dipulihkan seperti mana sedia kala, dan kita ini kembali seperti mana kehidupan kita yang biasa, yang lebih bersyukur dan juga yang lebih beringat. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza li wa lakum wa billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.